Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina bi su'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab. Illam yatubu ilaika ya Rabbana ya sami'ad du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada jelsah sekali ni insya-Allah kita nak mai tengok pula soalan yang kedua daripada apa yang kita telah baca dah. Soalan yang dikemukakan mari di dalam ini majlis, iaitu soalan yang kedua bunyi kata, perwaktu Nabi SAW ada mai semaya dengan sekali dengan para sahabat tu semaya di dalam bulan Ramadan dan lain daripada bulan Ramadan. Tak gitu? Tu dia. Lalu setengah kata, tahu mari dari mana? Kata, adakah ini tahu dari mana? Adakah ini perbuatan tersebut berlaku di dalam bulan Ramadan? Sebenarnya nyata dah, kalau bagi orang tak ada ta'assub gapo tu orang tahu berlaku. Kata perbuatan ini berlaku di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana hadis, kita ambil lah hadis. Tu nak ayat kata nak paku kata perbuatan ini Nabi buat dengan sahabat dia di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan. Iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Urwah, daripada ibu saudara dia Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla fil masjidi dhata lailatin. Nabi duduk semaya di dalam Masjid Nabawi pada satu malam. Fa salla bi salatihi nasun, maka semaya oleh manusia dengan semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma salla min al-qabilati, kemudian Nabi pun semaya. Thumma salla min al-qabilah, mana malam yang diiringi malam yang kedua pula. Fa kathuran nas, maka jadi banyak pula manusia. Thumma ijtama'u min al-lailati ats-tsalitsati aw ar-rabi'ati. Ni mari dengan syakur rawi. Makna kata apabila didapati malam yang ketiga ataupun malam yang keempat, mari beri pun jadi banyak. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak keluar pada malam itu, mari semaya dengan para sahabat. Falamma asbaha, maka tak kala berwaktu pagi, mana selepas daripada semaya subuh, qala, Nabi pun sabda kata, walaqad ra'aitul ladzi sana'tum, aku telah nampak kata apa yang kamu hai sahabat aku duk buat. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, taklah jadi ketegahan akan daku daripada keluar kepada kamu itu, illa malaikat gaba, illa annani khasyitu an tufrada alaikum. Malaikat, aku ni berasa takut dalam hati aku bahawa perkara itu nak difardukan di atas puak kamu.
Tengok Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Urwah kata wa dzalika fi ramadhana. Dimakian itu hak berlaku peristiwaan ini semaya semacam ini di dalam bulan Ramadan. Tak ada wari hak lain dah. Tu sebab tu kita ayat di awal dah kata hadis ni mentafsir setengah di atas setengah. Tu tak? Mentafsir setengah di atas setengah. Tu dia. Kalau gitu, lepas daripada kita tahu kata Nabi SAW tu semaya dengan para sahabat dia tu iaitu semaya di dalam bulan Ramadan. Maka tak gapo dah lah. Katakan kata Nabi tu semaya dah. Semaya apa semaya dengan cara jemaah. Semaya apa buat di dalam bulan Ramadan. Maka orang ada ayat kata dak Nabi buat dalam bulan Ramadan dan Nabi buat dia juga dalam bulan lain. Itu bukan maksud terawih. Dak. Hak ni hadis Urwah ni Nabi buat dalam contoh dia dalam bulan Ramadan. Semaya dengan cara lagu tu. Tu buat dengan cara lagu tu di dalam bulan Ramadan. Sebab itulah kita nak tahu dengan cara alasan. Bukan tahu waktu baik pada kecek gini saja dengan tidak ada alasan. Atau bukan dengan cara hak yang dimengaji, yang diambil daripada ulama-ulama kita, terutama ulama Azhar, yang kita telah belajar daripada mereka itu. Itulah cara yang kita nak kita tahu pada masyarakat. Itu dah. Itu makna kata tak jadi gapo lah. Makna kata Nabi SAW ni buat di dalam bulan Ramadan. Dan seterusnya syubhat kata maka Rasulullah ya bagi syubhat. Syubhat ni ya buat tak faham lah, setengah-setengah buat tak faham dengan hadis Nabi SAW. Sebenarnya hadis tu teredah tak ada gapo. Akan tetapi ia buat jadi tak nampak, buat jadi syubhat, buat jadi kata buat jadi keruh tu. Ia katakan syubhat kata maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Makna kata ia kata tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tambah semaya dia rakaat tu di dalam bulan Ramadan ataupun lain daripada bulan Ramadan di atas 11 rakaat. Ia kata bagaimana nak jadi tarawih, ia kata. Sedangkan Nabi semaya juga, adakah tarawih ada juga dalam bulan lain. Sebab tu tak boleh panggil tarawih, sini panggil orang panggil kata qiyamil lail. Ia dok katalah. Tu dia. Kemudian lagilah kita akan jawab dengan cara nyata insya-Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak kita. Ia kata bermula hadis ni hikayat daripada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semaya qiyamil lail dengan cara umum. Dia tak ada dok royak kata Nabi tu keluar semaya tarawih. Tu dia. Bahkan semaya ni apa panggil qiyamil lail yang tertentu di dalam bulan Ramadan. Tu syubhat. Maka perkara tadi tu hak kita telah baca tadi tu dak. Kerana ulama daripada Imam Bukhari dan hak syarah Imam Bukhari kata Nabi semaya tu kena pada semaya tarawih dah. Tu dah. Dan Imam Nawawi pun mari syarah hadis pun yang kata semaya ni semaya tarawih dah. Qiyam Ramadan sini iaitu wa huwa tarawih dah. Semaya tarawih dah. Tu nak kita faham di situ molek dah supaya kita ni tak jadi serabut. Supaya kata kita ni tak jadi kata keruh cara fahami kita hak benar. Ni saya royak ni dengan cara nyata. Saya royak dengan cara pesen kata boleh kita pergi tengok kata hadis ni ada di mana, hadis ni duduk di mana. Faham tu dah. Supaya nak kita tu reti jadi molek, reti jadi dengan cara sempurna. Tu dia. Baik. Selepas daripada tu mari tengok pula lah pada orang panggil kata soalan-soalan yang lain pula. Soalan katakan tengok. Soalan yang seterusnya saya tak mahu nak bila lah kita baca soalan selalu dah. Mana kata majlis ni majlis soalan jawab kata. Tu. Soalan kata adakah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata yusalli fi ramadana wa ghairihi la yazidu ala 11 raka'atan wa la yanqusu. Lafaz yang kusu ni wala yang kusu ni adakah riwayat daripada riwayat mana-mana di kalangan ulama hadis?
maka didapati kata hadis jumlah ni hadis bunyi kata makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu. Mari dengar kata tidaklah dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam tu itu tambah rakaat. Yazidu fi Ramadan wala ghairihi, dan lain daripada Ramadan, ala 11 rakaat. Ada pun tambah wala yang kus, ini mari daripada kocek ya. Mari daripada kocek orang hak cakap je lah. Orang hak mai orang hak tanya tu. Tak ada daripada riwayat-riwayat mana-mana pun. Wala yang kus ni daripada kocek orang yang waktu baik itu sendirilah. Tu orang hak tanya tu tahulah bagi siapa tu jadi dengar dia tu. Tapi lafaz ni tak ada daripada mana riwayat hadis mana pun tak ada. Ni dengan lafaz ni. Kalau dia kata hak ni saya royak dengan cara makna. Royak dengan cara makna pun sah dalam Islam kita. Memang sah, akan tetapi tak boleh nak punah mata asal. Ada pun sini ni apa yang kata dok kita tambah perkara yang hak asal tak ada. Apabila hak asal tak ada, apabila kita tambah jadi belaga dengan hak lain. Apabila belaga dengan hak lain tu lagu mana? Soalan kita nak mudah kita faham. Jawab kata Nabi SAW tak pernah tambah di atas 11 rakaat, itu hadis sahih. Dan ada juga hadis yang sahih Nabi semaya sampai 13 rakaat. Tu ada juga sampai 13 rakaat. Ada pun wala yang kus gi belawai dengan hadis hak tambah 13 rakaat nu lah. Maka jadi tak kenalah kita tambah kata wala yang kus tu. Tu dia. Baik, mari kita tengok. Jadi gapo apa yang kata dengan cara sempurna molek. Hadis mai kata ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Tidak dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam semayalah tambah rakaat pada Ramadan ataupun lain daripada Ramadan di atas 11 rakaat. Tak ada tambah di atas tu. Hadis ni ada mana? Lafaz ni ada dalam Sahih Bukhari, kitab At-Tahajjud. Kitab Tahajjud. Bab qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil-lail fi Ramadan wa ghairihi. Bab semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam di dalam bulan Ramadan dan lain daripada bulan Ramadan. So, hadis ni ada ni. Imam Bukhari awari ni. Yang kedua adalah kitab Salatit Tarawih. Adalah kitab Salah At-Tarawih. Bab fadli man qama Ramadan, kelebihan mereka yang berdiri semaya bulan Ramadan. Yang ketiga hadis Imam Bukhari wari dengan molek Kitabul Manaqib. Kitab Manaqib ni kitab sakut paut dengan sirah-sirah ni. Babu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanamu ainuhu wala yanam. Wala yanam, tanamu ainuhu wala yanam. Makna kata bab adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tutup mata dan tidak tidur. Makna lagu mana? Makna kata Nabi sebenar tu tak ada tidur lah. Tapi mata tu seolah katuk sebenar tak. Seolah sebenar hati dia tu tak ada tidur pergi sekali dengan mata dia. Itu sebagaimana yang disyarahkan oleh para ulama. Kalau gitu, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah ning. Orang panggil lafaz yang sabit lah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan itu perkataan. Adapun maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaatan tu sebagaimana kita dengar, hak tu sabit cerak-cerak, tak ada gapo. Hak tu sabit cerak-cerak, tak ada masalah gapo dah. Baik. Dan satu hadis hak yang kata Nabi semaya lebih daripada 13. Lebih daripada 11. Ada juga. Mana? Hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Abdullah bin Abbas ni wafat dia pada tahun 68 Hijriah di At-Taif, di negeri Taif Mekah sana lah. Satu hari Abdullah bin Abbas ni
Dia ni orang panggil kata mari tidur di rumah mak saudara dia. Mak saudara dia nama Maimunah. Maimunah ni dua beradik dengan Lubabah. Lubabah tu orang panggil kata ibu pada Abdullah bin Abbas. Abbas tu dua beradik dengan Abdullah, pak saudara Nabi kita, pak Nabi kita. Abbas tu bapa saudara Nabi kita, ayah kepada Abdullah ni lah. Ada kenal Ibn Abbas tu. Tu tak? Maka satu hari tu dia mari tidur di atas, mari tidur dalam rumah mak saudara dia. Mak saudara dia ni pun isteri bagi Nabi SAW. Abdullah bin Abbas katakan dengan malak sini. Nimtu 'inda Maimunah wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'indaha tilka lailah. Aku tidur di sisi rumah mak saudara aku Maimunah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu kena giliran bagi Maimunah. Tu dia. Lalu Abdullah bin Abbas duk tengok Nabi. Nabi semaya berapa rakaat? Dia kata fasalla 13 raka'atan. Nabi semaya 13 rakaat. Makna kata tambah di atas 11. Maka lafaz wala yang kus tidak ada daripada riwayat mana-mana pun. Bahkan lafaz ning orang panggil lafaz yang mukhalafah dengan hadis yang ada dalam Bukhari pada rakam 998. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Tak kalau dia pergi tidur mak saudara dia, dia tengok Nabi tu semaya 13 rakaat. Tu dia. Maka kita faham kata gapo? Faham kata Nabi SAW terkadang ya semaya dengan 11, terkadang ya semaya dengan 13. Tu tak? Ni orang panggil kata sebab itulah katanya ulama ada rakaat ning tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Tak nak buat netu kata kita nak buat banyak ning, kita gagah buat banyak ning, awak tak ada gapo. Tak ada kena jadi keleheng, jadi balah, jadi pecah belah dak. Sekadar kita mampu. Tu tak? Sekadar kita mampu. Tu dia. Maka menyelesailah masalah kata wala yang kus tu tidak ada di mana-mana kitab, di mana-mana lafaz hadis, malaikat daripada kocek orang cakap tu lah. Tu dia. Dan dia tu mukhalafah, jadi berlawan dengan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan lain-lain daripadanya, iaitu mukhalafah dengan cara terang-terang sebab Nabi tu lebih semaya terkadang lebih daripada 11 rakaat. Tu dah. Baik. Satu soalan lagi. Adakah Nabi SAW tu semaya satu rakaat dengan 200 ayat? Kerana ada orang setengah-setengah duk menganying lah. Kalau nak turun Nabi sangat, semayalah 200 rakaat. 200 ayat satu rakaat. Nak turun sangat. Allah kata tak ada uwi harga langsung terhadap perbuatan Nabi. Tu dia. Makna kata kalau Nabi buat, makna kata kita ni kalau nak ikut Nabi, buatlah. Allah kata buat ngejek main kalau kita nak ikut Nabi. Allah nak buat ikut Nabi. Ambo setara mana nak ikut Nabi. Gerak kedak nak semaya 200 rakaat, 200 ayat. Kalau lapar nak turun Nabi sangat, semayalah boleh 200 ayat. Ianya bercakap. Ya Allah, kita jadi tok guru tak sepatut nak pergi bercakap lagu tu. Nabi SAW dia buat contoh ni molek sekali dah. Kita ni apabila Nabi tu dia buat, itu sebagai contoh bagi kita. Apabila kita nak ikut dia, kita turutlah sebagaimana kuasa kita. Bukan makna kata kita kena duk semaya sebuah Quran 200 ayat, 300 ayat. Tak, bukan makna gitu. Nabi tengok apabila kita duk dakwah atau kita kasih ke Tuhan, Nabi kata fattabi'uni, turut olehmu akan daku. Tengok, suruh turut. Nabi suruh kita turut. Lepas tu suruh tadi tu setara mana ya Rasulullah? Dalam hadis mereka kata idza amartukum bihi minhum fa'tu minhum mastata'tum. Apabila aku suruh kamu dengan satu perkara, maka hendakmu bawalah perkara itu dengan apa sekadar kamu itu kuasa. Tengok Nabi. Maka orang nak turut Nabi, aku nak turut Nabi, aku nak semaya dengan cara sejuk. Tak apa dah.
Ni dok ni. Pesen kata, nak turun Nabi. Boleh nak turun Nabi. Baca boleh 200 ayat tu. Nak turun sangat. Iwak sakit. Nak sakit dengan siapa? Nak buat sakit dengan siapa? Seolah kata ambil kepala dia gonyoh dengan batu dah tu. Jaga molek kita bercakap tu. Jangan kita duk bercakap pasal tu. Lagu mana kalau kita pergi jumpa dengan Nabi, kita buat hina sunnah dia lagu tu? Tak boleh. Mari kita tengok. Setara mana? Boleh ke tak kita nak pilih? Kalau kita nak turut Nabi ni semaya baca Quran, pasal Quran besar ni, semaya 8 rakaat ni, nak baca setara mana? Mari tengok Nabi buka lagu mana. Tengok. Daripada Sa'ib Ibn Yazid. Nak tengok sahabat dulu. Ambil kamar dia nak tengok Nabi pula. Lagu mana? Tengok. Qala. Katanya Sa'ib. Sa'ib ni berkata ia. Sa'ib berkata. Qala kanu yakumuna ala ahdi Umar. Kanu yakumuna ala ahdi Umar ibn Khattab. Mereka itu para sahabat yang duk semaya lah di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di dalam bulan Ramadan bi 20 rakaatan dengan 20 rakaat. Tengok. Dengan 20 rakaat pada zaman Sayyidina Umar. Zaman ni ketiga ni. Bukan zaman pertama. Zaman lagi akan kita tengok. Ada setengah. Dia kata Umar lah orang buat 20. Maka apa yang kata Umar ni bagaimana dia nak buat 20 kalau Nabi tak suruh dia buat ataupun dia tak tengok Nabi buat. Tu dia tu. Hujah-hujah mereka. Hujah-hujah habis mereka. Ni kita nak uwi nyata kata masa Sayyidina Umar mula-mula tadi Sayyidina Umar suruh Ubay dengan Tamim Ad-Dari ni banyak mana? Berapa rakaat? Sebagaimana Imam Malik riwayat di dalam Muwatta. Dan Imam Baihaqi riwayat dalam Sunan dia Al-Kabir dan As-Saghir. Riwayat lagu mana? Mari kita tengok. Tapi di sini nak riwayat Umar semaya 20. Majlis kita ni tak ada jadi muskilah gapo nak semaya 20 pun tak ada masalah pada masyarakat tu. Ada gapo. Ni kita riwayat lagu ni orang dapat hidayah ni. Ni setengah-setengah silap beheh. Orang riwayat dengan cara nyata, riwayat dengan cara alasan. Ni riwayat kata orang tu tak dapat hidayah. Dak, orang dapat hidayah ni orang riwayat gapo bukan ambil daripada kocek dia, bukan ambil daripada hawa nafsu dia, dak. Tapi ambil daripada alasan yang ulama kita nakal hari kita dengan cara bertapis. Tu cara dia. Bukan makna kata nyo kita beli tadi tu kita nak bubuh dalam gula kita tak kena tapis. Kena tapis. Kalau boh ngapah gitu kan nak makan lagu mana? We pahal kata. Cara ngaji Islam kita ni kena we ada tapis kata. Kena tak tertib we kena. Tu cara kita nak we pahal. Mai tak apalah. Nah, ia kata aku semaya mana kata mereka itu duk semaya di masa Umar 20 rakaat di dalam bulan Ramadan. Patu wa kanu yaqrauna bimi'atain. Mereka itu baca 200 ayat. Zahir sini mana satu rakaat 200 ayat. Wa kanu yatawakkauna ala isihim. Mereka itu tukarlah fi ahdi Uthman ibn Affan min syiddatil qiyam. Karena mereka itu apa yang kata duk semaya dengan cara panjang. Tu mana kata berpanjangnya semaya mereka. Tu tak? Nak oyak tegah apa? Semaya 20 rakaat pun tetapi Quran itu 200 ayat. 200 ayat. Inti duk di Quran. Inti duk di Al-Quran Al-Karim. Ni hak mula-mula. Kemudian mari tengok pula. Selepas daripada Sayyidina Umar tu tahu kata orang duk semaya 200 ayat satu rakaat. Orang main mengadu kata kepada dia kata ada setengah tu jadi tarak, setengah tu jadi lembek, setengah tu jadi pites, setengah tu gitu, setengah ni gini. Umar buat lagu mana pula lepas pada tu? Sebab orang kita ni kena mengikut gagah orang. Kena mengikut apa yang kata kesedakan orang. Sebab itulah kita nak jadi tu email tu kita kena tak jadi molek atik.
Terkadang kita ni dah. Kalau semaya sore tu inna a'tayna dengan wal asri. Tapi kalau nak semaya depan orang, nyetel surah Ahzab. Hanya baca surah tu, surah ni. Bawa tak ingat, lekat, batuk. Kalau suara sedap seperti Abu Musa Ash'ari, buat padai baru. Ni suara nak lebih kok, nak lebih kurang. Hak pesen kata ada janggut tu juga. Hak tu payah kan. Ada janggut hak pesen demo duk buat gerbel, buat mengekoh, buat gapo tu. Suara semacam tu juga. Payah kalau suara semacam tu. Tu nak kita beri pahal kata tak qadar diri tu kena. Daripada Abi Uthman An-Nahdi annahu qala. Ini Imam Bukhari waktu Imam Al-Baihaqi waktu baik dalam Fadail Awqat dan Sunan Al-Kubra. Selepas daripada orang mengadu pada Sayyidina Umar, dia panggil annahu qala da'a Umar ibn Khattab. Panggil oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bi thalathi qurra'i. Panggil 3 orang daripada orang pembaca Quran nak jadi tok imam. Fastaqra'ahum. Umar pun tolak kepada mereka itu 3 orang suruh baca sore nak dengar. Kata orang ni baca lagu mana, orang ni baca lagu mana, mereka itu baca lagu mana. Maka fa amara asra'ahum bi qira'atan ay yaqra'a lin-nas fi ramadhan 30 ayatan. Tengok Saidina Umar. Cidik bijak. Saidina Umar dengar orang mula-mula ni dia baca cepat. Cara baca dia lancar molek. Maka Saidina Umar kata mung ni kena baca di dalam bulan Ramadan ni 30 ayat dah. Tengok Saidina Umar. Mula-mula tu naklah. Akan nak baca jadi panjang. Tapi dengan sebab dhaif, sebab gapo boleh kita apa yang kata, boleh kita buat. Ni Saidina Umar. Payah buat lagu ni mukhalafah tak mukhalafah. Sebab apa? Sebab ya buat ni ada izin daripada Nabi SAW. Terkadang kita nak buat juga seperti Umar. Dia kata Umar buat boleh, kita pun boleh buat. Ayah buat sama di antara dia dengan Umar. Tak tahu tapi dia jamin hak dia. Tu dia. Fa amara awsatahum ay yaqra'a 25. Makna kata dan Umar suruh orang baca pesen kata tak banyak, tak lambat, bertengah. Suruh baca 25 ayat. Tengok. Suruh baca 25 ayat. Hak derah tu 30. Hak kohor ni sikit. Hak tengah ni baca boleh 25 ayat satu rakaat. Wa amara abta'ahum ay yaqra'a lin-nas 20 ayatan. Dan suruh hak baca hak lama, suruh baca. Jadi tu imam semaya dalam bulan Ramadan 20 ayat. Hadis ni sahih isnad yang ada dalam Sunan Al-Baihaqi. Ni athar ni sahih isnad yang ada dalam Sunan Al-Baihaqi. Kalau gitu kita jadi tu imam nak semaya tarawih nak baca 20 ayat, 30 ayat, 25 ayat. Adakah jadi menyalahi dengan syarak? Tak seperti kata nak turun Nabi, nak semaya turun Nabi, semaya 200 ayat. Ya Allah, bukan mana gitu dah. Tengok Saidina Umar. Tengok Saidina Umar sahabat hak yang wajib kita ikut dia juga. Tu dia. Dan itu perbuatan sahabat, pahamnya sahabat. Mari kita tengok Nabi sendiri. Nabi suruh kita buat lagu mana? Tu orang duk main nganying terhadap sunnah Nabi ni. Mari kita tengok. Hadis ni disebutkan oleh Abu Daud di dalam sunan dia. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, Nabi kata kano. Man qama bi 10 ayatin. Siapa-siapa semaya dengan 10 ayat. Satu rakaat 10 ayat. Lam yuktab minal ghafilin. Orang ni tak termasuk daripada orang yang lalai. Nabi jamin. Ni dia. Boleh kita nak baca 10 ayat. Nabi fursah. Tapi Nabi buat 20. Nabi buat 200 ayat. Fardu kata. Kalau kita semaya 8 rakaat kita nak baca 10 ayat boleh tak? Boleh, tengok ni. Ada alasan daripada syarak ni. Boleh kita ikut, boleh kita turut. Wa man qama bi mi'ati ayah. Kalau nak kuasa lagi, gagah lagi nak semaya
Terutamanya kita semaya sore, kita kata dengan 100 ayat, kutiba lahu minal qanitin, dituliskan bagi dia itu daripada qanitin. Termasuk daripada qanitin ni orang yang banyak taat, orang yang banyak khusyuk, orang yang banyak ibadat. Itu makna di sisi orang yang kata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi alfi ayatin, siapa dia semaya dengan 1000 ayat, gagah ke lagi. Kutiba minal kutiba minal muqantirin. Muqantirin ni makna kata orang yang milik harta yang banyak. Maksud di sini dia disyarahkan oleh ulama, setengah daripadanya as-sindi, iaitu kathratul ajri, banyak pahala orang semacam ni. Ni dia tengok. Boleh kita pilih, kita nak semaya gini, kita nak semaya gini. Hak muhim iaitu kita nak baca Quran, we dengar kepada masyarakat. Nah, baca Quran, we dengar kepada masyarakat. Tu hak tepat hak kita naknya. Maka jadi selesailah masalah. Kita nak semaya dengan berapa ayat, agama kita beri pada kita pilih. Maka kita ambil lah, kita nak pilih hak mana ikut. Tu lah. Tu dia. Kemudian soalan yang lagi akan datang yang kemukakan di sini pula, iaitu gapo ya kata, bilakah mula guna lafaz tarawih? Lafaz tarawih ni mari duk guna pakai timur dalam agama kita ni bila? Tu dia. Sebab dak dengar kata sungguh-sungguhkah lafaz tarawih tu tidak ada zaman dahulu. Sebab saya dengar kata zaman dulu tu lafaz tarawih tak ada. Dulu di sini makna kata di atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas lidah sahabat, atas lidah para tabi'in. Bila adakah Nabi sebut lafaz tarawih, sahabat sebut lafaz tarawih? Maka dengan cara amanah ilmi yang kita nakal daripada guru kita, yang kita tanya-tanya mereka daripada ulama-ulama kita, lafaz tarawih ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut. Tak ada sebut di lidah Nabi SAW dengan lafaz at-tarawih. Juga para sahabat. Tidak seorang pun di kalangan para sahabat sebut dengan cara dengan lafaz sarih kata salatul tarawih, tak ada. Tapi adanya gapo? Ada salatul qiyami Ramadan. Salat al-qiyami Ramadan. Akan tetapi kita nak tahu kata masalah nama kita tak kena duk gaduh sangat. Kita kena pergi kira di musamma hakikat benda. Sebab tu kita kembali klik di dalam istilah-istilah ulama. Imam Nawawi sendiri pun royak kata qiyam Ramadan di situ wal muradu iaitu wahwat tarawih. Tarawih dengan qiyam Ramadan benda yang dua panggil di atas satu hakikat yang satu. Itu maknanya gitu. Tetapi yang saya duk belak-belak, yang saya duk cari-cari, yang saya duk tengok-tengok, orang hak mula guna dengan sekadar kita ini cari dan kita ini tanya ulama-ulama sedegar-sedegar di sini ni, yang kita boleh dengar dengan lafaz dengan cara nyata ni, pia hak mula-mula guna. Sekadar ilmu hak kita ada. Kalau ada lagi daripada orang alim pandai, royak kata orang mula-mula guna lafaz tarawih ni, pia di kalangan ulama Islam kita. Sahabat Nabi ke, tabi'in ke, siapa? Atba'i tabi'in ke, siapa? Sekadar ilmu hamba ni, iaitu mari kita tengok yang didapati dalam sunan, dalam musannaf bagi Abdul Razzaq As-San'ani. Sunan atau musannaf bagi Abdul Razzaq As-San'ani di dalam kitab As-Siyam bab qiyam Ramadan. Di situ dia katakan, nak tengok molek. Dia kata daripada Hasan ibni Abi Hasan Al-Basri. Hasan Basri lah. Hasan Basri ni orang tabaqah yang ketiga daripada kalangan tabi'in yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Dia ni imam min a'immatil muslimin, sama ada ilmu, sama ada orang kata hikmat, akhlak gapo. Hasan Basri ni makruf, terkenal di kalangan orang Islam kita belaka. Nampak tu tak? Tu dia. Wa Qatadah ibni Da'amah ibni Qatadah As-Sadusi. Qatadah ni beranak katanya ulama pada tahun yang ke-60 Hijriah. Ia duduk lapisan yang keempat daripada pertengahan ulama tabi'in yang wafat pada tahun 100 Hijriah.
Setengah ulama kata 100 lebih. 100 ambil daripada 1 hingga 9. Duk sekitar tu lah. Dia ni thiqatun hafizun. Dan orang yang kata orang yang banyak riwayat hadis daripada Nabi. Dan apa yang tafsir dia. Tafsir qala Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi. Dalam Tabari kalau kita baca banyaklah. Qala Qatadah ayat ni makna gini. Ayat ni makna gini. Tu dia. Ni kita ambil puak-puak mereka ni. Mari tengok. Ia katakan Qatadah dengan Hasan Al-Basri, dua tokoh hak kita dapat di sini. Ia cakap kata katalah dua orang tu, dua tokoh imam tu, idza kana ar-rajulu yusalli baina tarwihataini fi Ramadan. Ia guna lafaz tarwihatain. Maknanya apabila adalah seorang lelaki semaya di antara dua tarwihatain. Maknanya 4 rakaat. 4 rakaat tu dah. Tarwihatain, satu tarwihah tu apa nama orang panggil kata 4 rakaat. 8 rakaat tarwihatain. Semaya di tengah tu fi Ramadan. Maka lafaz tarwihah ni Imam Hasan Al-Basri dan Imam Al-Qatadah dia guna. Maka zahir kata lafaz tarawih ni ataupun tarwihatain ni, lafaz tarawih tu tak ada. Saya tak jumpa tarwihatain di zaman Hasan Al-Basri, orang korong yang orang korong yang apa yang kata korong yang mula-mula lah. Mati pada awal korong yang kedua. Tu makna kata duk sekitar tu. Timur mari. Timur mari. Dan Qatadah ni timur pada zaman beranak dia pada tahun 60 Hijriah. Makna kata Nabi telah wafat berapa puluh tahun, banyak puluh tahun jugalah baru lafaz ni timur mari. Baru lafaz ni timur mari. Tu tak? Tu dia. Dan satu lagi daripada tokoh ulama kita sebagaimana sebut juga oleh Al-Fakihi yang meninggal pada tahun 272 Hijriah di dalam kitab Akhbar Makkah. Dia sebut dengan cara nyata kata orang yang mula-mula buat akad takbir di antara tarawih. Ni sebut dengan cara lafaz at-tarawih selalu dah. Dengan cara lafaz tarawih iaitu kena pada Atha ibn Abi Rabah. Kalau gitu Atha ibn Abi Rabah ni dia ni orang duk korong mana? Supaya nak kita tahu kata lafaz ni timur bila, siapakah orang mula-mula guna lafaz ni. Kalau nak cari perkataan Nabi tak jumpa. Cari perkataan sahabat pun tak jumpa. Lalu kita nak menentu kata pia mula-mula guna akal lafaz ni. Siapa mula-mula guna? Maka kita kena pergi kaji mengikut ulama-ulama kita jalan dan tunjuk di dalam kitab-kitab sakut paut dengan hukum hakik kita, terutama kitab-kitab hadis dan kitab-kitab tarikh. Lalu didapati kata Atha ibn Abi Rabah ni dia beranak pada tengah-tengah khalifah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Makna tengah-tengah Khalifah Uthman ni, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ni, dia beranak. Siapa beranak? Atha beranak. Kalau gitu Khalifah Uthman radhiyallahu anhu ni mula bila? Kata setengah ulama tarikh iaitu tahun 23 Hijriah. Tahun 23 Hijriah. Sayyidina Uthman dilatih dia tu jadi khalifah. Dijatik dia tu jadi khalifah. Lalu ia tu beranak tengah-tengah daripada apa nama orang panggil, beranak tengah-tengah daripada khalifah ni. Kita kira sekitar tahun mana hak duk guna mari tu. Kalau lafaz tarwihatain tu zaman Abi Hasan Basri, Hasan Basri dengan Qatadah. Ada pun lafaz tarawih sendiri ni Atha sebut oleh Al-Fakihi ni di dalam Akhbar Makkah. Tu tak? Tu dia. Kemudian lepas daripada tu, gapanya kita nak tahu di sini ni? Yakni tak jadi gapo lah. Jadi seolah kata lafaz tarawih ni kita tahu kata Nabi tak nak sebut dengan lafaz ni, sahabat pun tak nak sebut dengan lafaz ni, ulama Kamadiyah daripada tu sebut. Hak tua sekali yang kita dapat di sini iaitu Atha ibn Abi Rabah dan Qatadah Ibn Da'amah Sadusi dan Hasan Al-Basri. Tu makna kata hak mula
gunakan dengan ini lafaz. Mulakan dengan ini lafaz. Kalau gitu, kita kata, sebagaimana ulama kita rakyat kita, semaya tarawih ataupun qiyam Ramadan. Sebagaimana Dr. Wahbah sebut di dalam fiqh Islami, dua ni boleh kita panggil. Panggil hak ni pun sah, panggil hak ni pun sah. Kalau kita niat nak semaya tarawih pun hasil, kalau kita niat nak semaya qiyam Ramadan pun hasil, tak ada gapo. Tu dah. Ni nak ayat kata mudahnya ulama. Kami dia sebut lagi oleh Dr. Wahbah rahimahullahu taala, kalau kita nyegi tinggal duduk selepas daripada tiap-tiap rakaat. Makna duduk selepas daripada 4 rakaat. Wala ba'sa bi tarkil jilsati ba'da kulli arba'in. Tak jadi mengapa dengan kita tinggal duduk selepas daripada tiap-tiap 4 tu. Mana semaya 4 rakaat kita tak tinggal. Mana kita tinggal, kita tak ada duduk. Tak ada masalah. Sebab tu boleh kita niat sebagaimana kita rakyat tadilah. Kita nak niat semaya tarawih ataupun semaya qiyam Ramadan boleh berlaku. Tak ada gapo. Dua-dua ni sah belaka dah. Dua-dua ni sah belaka. Kalulah badan mau kata ambil main mana tarawih ni? Ambil daripada mana? Tu supaya nak kita nyata atau ambil daripada mana? Kita tahu dah tak orang mula-mula guna sekadar hak kita cari jumpa di sini iaitu Atha Ibn Rabah, Abi Rabah dan Hasan Basri dan Qatadah. Dinamakan dengan tarawih ni kerana mereka itu duduk tiap-tiap daripada 4 rakaat berhenti. Tu ambil situ. Dan terkadang satu pendapat lagi, itu satu pendapat yang ulama kita beri. Kata tiap-tiap rakaat, tiap semaya 4 rakaat kita berhenti. 4 rakaat kita berhenti duduk. Tu ambil lafaz tarawih mai pada situ. Tu tak? Setengah ulama kata tak, tarawih tak ada ambil situ pun. Ambil pada mana? Pecah daripada murawahah. Apa makna murawahah? Yakni at-tikraru fil fi'li. Makna kata kita berulangi kita semaya. Semaya 2 rakaat, salat. Lepas tu semaya pula 2 rakaat, salat. Lepas tu semaya pula 2 rakaat, salat. Tu makna tikrar fil fi'l. Nampak tu tak? Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Wahiyya sunnatun. Dia ni adalah sunnah. Sannaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kawan ini telah sunnah akan dia, telah buat contoh akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysat muhdatsatan li Umar. Bukanlah Umar itu mula-mula buat perbuatan ni. Tu tidak. Tu dia. Tu tidak. Dia kata lagu ni Ibnu Muflih di dalam kitab Mubdi' fi Syarhil Muqni' yang meninggal pada tahun 884 Hijriah. Tu dia. Ni makna kata kita boleh, orang panggil kata boleh kita ambil mana-mana nama. Dia mau tanya tarawih ni pada mana? Duduk 4 salat kita duduk. 4 salat 4 salat 2 salat kita duduk. 2 salat kita duduk. 2 salat kita duduk. Satu nama lagu tu. Ada lagi nama lain? Ada. Mana? Iaitu ambil pada murawahah. Gapo? Mana kata berulangi pada perbuatan. Boleh tak? Boleh, tak ada gapo. Sebab itulah jangan kita mensepit ke benda hak luar. Jangan kita mensepit ke benda hak luar. Langit luar jangan kita buat jadi purung. Sebab tu apabila kita dengar ulama-ulama sungguh, ulama-ulama sedega, maka didapati kata mereka itu buka hati dengan cara cakap. Kalau kita kata pasti nak jadi tarawih kena duduk. Lepas daripada 2 salat pasti kita kena duduk. Kalau tak duduk tak jadi tarawih. Pak kita nak katakan dengan orang tak duduk. Orang semaya 20 rakaat juga tapi tak duduk. Duduk di 10. Mana kata 10 rakaat baru duduk sekali. Lepas pada tu semaya pula 10 rakaat tak ada duduk, pakai semaya tarawih, pakai semaya witir selalu. Semaya semacam tu panggil tarawih tak? Kalau di sisi tarikh orang hak sepik dia kata tak. Sebab dia dok kira di perbuatan kena duduk tu. Tak, bukan lagu tu. Kita nak duduk tak saya duduk tak ada gapo. Ini makna kata ulama kita sebut. Ni Dr. Wahbah ni orang pakar-pakar belaka. Tok guru mana pun ada kitab fiqh Islami di dalam maktabah dia boleh kita tengok.
di majlis kita jalan, di majlis kita bertanding, di majlis mana-mana, tok guru ada belakang kita ni, boleh kita balik tengok. Nampak tu tak? Sebab tu kita orang kampung, orang biasa, orang awam, jangan duk jadi payah sangat lah. Jangan duk jadi payah sangat. Kalau tak duduk ni tak jadi terawih, sebagaimana setengah-setengah daripada orang yang cara mikir itu spek tu duk royak mai kepada masyarakat. Tu dia. Kalau kacau lagi. Orang apa yang kata tak asup dia gitu, dia kacau lagi. Dia kata kalau tak duk, tak jadi terawih. Kita kata, dia kata kan dia hujah gini. Kita ada dengar nak tahu tu, berhenti 4 rakaat, orang panggil baru tarwihatun. Berhenti 8 rakaat, baru berhenti kali yang 2 panggil tarwihatan. Berhenti 12 rakaat, baru jadi tarawih, dia kata. Kalau tak berhenti gitu, tak dinamo sekali panggil tarawih. Itu dah. Lalu kita nak jawab kata, itlaq lafaz tarawih lafaz jamu' tapi noknya musanna. Itlaq lafaz jamu' tapi noknya musanna. Ada ke dalam lugah itlaq lagu ni? Memang ada. Itlaq lafaz jamu', mana kata kita sebut lafaz hak jamu'. Tetapi kandak tu nak benda hak dua. Boleh. Mana? Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran Al-Karim. Tuhan kata was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri orang perempuan, maka hendaklah kamu, orang yang pergi jawab kuasa, kerak akan tangan kedua. Kerak akan tangan kedua. Aydiyahuma, mari dengan lafaz jamak. Tetapi maksud di sini yadaihuma, dua tangan, puak-puak. As-sariq was-sariqah, dua. Di sini makna kata itlaq aidiyah, tapi naknya yadaihuma. Itu tak? Nak yadaihuma. Satu daripada syahid hak ayat Quran. Kalau dia mau kacau, sebab apa? Kita waris pagi ni lalu, kerana dia duk kacau, orang tak asuk ni kita kena dia pasal kata tak bangun hujah kita. Kalau orang tak asuk, kita ayat sudah. Mu nak buat lagu ni boleh, ku nak buat lagu ni pun tak apa. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau orang tak asuk, tak boleh. Kita kena seolah kata dia nak jawab, apa tak boleh, dah okey. Salah gitu, tu orang tak asuk. Itu tak? Orang hati spek tu je gitu. Supaya nak kita ni tak jadi wawih dengan syariat kita. Satu syahid lagi daripada ayat Al-Quran Al-Karim juga. Allah Ta'ala kata, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jika kamu berdua daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya berarti hati-hati kamu cenderung kepada kebaikan. Tuhan kata faqad sagat qulubukuma. Qulub ni lafaz jamak. Tetapi hendaknya qalbahuma. Qalbakuma. Dua hati daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Tuhan takbir dengan lafaz qulub. Maka lafaz at-tarawih ulama takbir dengan lafaz jamak, tapi jadi juga hak musanna. Mana? Kerana hadis Aisyah Nabi berhenti 2 kali ya. Mula-mula Nabi berhenti, kemudian Nabi berhenti. Lepas itu Nabi sembahyang witir. Maka dibilai juga tarawih mengikut takrif yang diberikan oleh ulama dan mengikut syahid yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka seolah kata sudah masalah. Hujah kata kalau tak duk 5 kali, maka tak jadi tarawih, saqat, jatuh tu. Kerana dapatnya syahid daripada Al-Quranul Karim, boleh itlaq lafaz jamak tapi kena nak musanna. Supaya nak menyelesaikan masalah. Siapa dia nak semaya lapis lah. Semaya nak 20 lah. Tak ada masalah. Semua itu jadi tarawih belaka. Hasil pahala tarawih belaka. Itu maksud yang kita royak di sini. Betul tak? Itu maksud yang kita royak di sini. Baik, kita gilah seterusnya sedikit lagi. Siapakah pihak kata tarawih 3 witir tu? Witir 8 tu. Siapakah pihak kata tarawih 8 witir 3? Kau pihak sendiri. Kau tak ada siapa pihak lagu ni.
lagi kita akan tengok pada jilsah satu lagi, supaya kita tak panjang, tak melewatkan masa sini. Kita berhenti dulu, ambil orang panggil kata semangat sekali lagi. Mudah-mudahan kita mari jumpa pada jilsah yang lagi akan datang, kalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadar inilah saja pada hari ini. Wallahu taala alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.